Francis Picabia atau nama penuhnya Francis Mary Martinez de Picabia ialah seorang pelukis avant-garde Perancis, penulis, pembuat filem, penerbit majalah, penyair dan jurutaib yang berkait rapat dengan gerakan Dadaism. Beliau lahir pada 22 Januari 1879 dan meninggal dunia pada 30 November 1953 di usia 74 tahun. Francis Picabia dilahirkan di Paris daripada seorang ibu Perancis dan bapanya dari Cuba. Ibunya meninggal dunia akibat batuk kering ketika dia berumur 5 tahun dan telah dibesarkan oleh bapanya. Namun, ketika usia semakin meningkat, Picabia telah melarikan diri ke Switzerland pada tahun 1867 dengan salah seorang perempuan simpanannya, menyebabkan hubungan dia dengan bapanya terputus. Pada akhir 1860-an, Picabia mula belajar seni di bawah Fernand Cormon dan lain-lain di École des Arts Décoratifs, di mana artis-artis terkenal seperti Van Gogh dan Toulouse-Lautrec juga pernah belajar. Setelah melihat perubahan gaya dan lukisan Picabia yang kerap, pemerhati-pemerhati seni telah menggambarkan karyanya sebagai kaleidoskopik, iaitu sering berubah-ubah. Selepas bereksperimen dengan Impressionism dan Pointillism, Picabia dikaitkan dengan Cubism. Beliau adalah salah seorang tokoh utama awal pergerakan dada di Amerika Syarikat dan di Perancis. Antara karya-karya terkenal beliau ialah... Okey, kita dah cerita pasal sedikit biodata Francis Picabia ni. Tapi bukan itu yang kita nak tekankan. Kita nak tekankan mengenai cerita-cerita menarik dalam kehidupan Francis Picabia. Iaitu, jom kita tengok. Keupayaan seni Picabia terselah sejak zaman mudanya, kerana pada tahun 1894, beliau telah menyalin koleksi lukisan Spanyol berharga kepunyaan datuknya, menukar dengan salinannya sendiri dan menjual yang asal untuk membiayai koleksi stemnya. Satu tindakan nakal yang mempamerkan bakat awalnya serta personalitinya yang tidak menghiraukan pandangan orang lain, sekaligus memberikan bayangan awal mengenai karyernya sebagai artis seni di kemudiannya. Seterusnya, beliau dilahirkan dalam keluarga yang mewah, iaitu yang keluarga yang kaya raya, dan kedua ibu bapanya menggalakkan Picabia untuk meneruskan kerjaya seni semenjak kecil lagi. Namun selepas ibu dia meninggal, dia telah mewarisi wang yang banyak daripada ibunya, menjadikannya jauh lebih kaya daripada kebanyakan orang sezamannya dalam dunia seni. Picabia menggunakan kekayaannya untuk hidup mewah seperti memompa kereta, kapal layar, berjudi dan sebagainya. Dia mula memberi sekurang-kurangnya satu kereta sport baru setiap tahun dan akhirnya memiliki 127 kereta sepanjang hidupnya. Kerana kekayaannya jugalah, dia bebas bereksperimen dengan seni-seni yang ada pada zaman tersebut. Dia tidak terbeban dengan jualan lukisannya, sesuatu yang jarang berlaku di kalangan artis avant-garde. Pada tahun 1913, beliau telah menghadiri sebuah pertunjukan seni moden di New York, malah merupakan satu-satunya ahli kumpulan Cubist yang menghadirinya kerana artis yang lain tidak mampu dari segi kewangan, yang jelas bukan masalah Francis. Beliau menyumbang 4 buah lukisan dan kerana lukisan-lukisan inilah, Picabia telah ditemukan secara meluas dan dibincangkan sebagai satu-satunya wakil pergerakan Cubism yang ada. Dia terus menjadi nama utama dalam kalangan artistik di New York. Kemudian beliau juga terkenal dengan gaya lukisan yang sentiasa berubah-ubah dari Impressionism, Cubism, Dadaism dan Surrealism. Dan beliau juga sering mencabar norma khalayak seni dengan perubahannya yang tidak menentu, memberikannya nama panggilan seperti belalang dalam seni kontemporari. Okey, sekian saja cerita yang saya akan kongsikan mengenai Francis Picabia, seorang artis terkenal dalam pergerakan Dadaism. Sekian, terima kasih.